Keadaan hidup Rasulullah SAW dan teguran terhadap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila beliau meminta untuk menambah keselesaan. Sekali disebabkan satu kesilapan yang telah dilakukan oleh sebahagian isterinya, Nabi SAW telah bersumpah untuk tidak menemui mereka selama sebulan supaya mereka sedar dan insaf. Baginda SAW telah mengasingkan diri di dalam satu bilik di bahagian atas rumah. Khabar angin yang mengatakan bahawa Baginda SAW telah menceraikan kesemua isteri Baginda SAW telah tersebar dalam kalangan orang ramai. Pada masa itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berada di rumahnya. Beliau telah pergi ke rumah anaknya Sayyidina Hafsah radhiyallahu anhu pada masa itu sedang menangis. Beliau berkata, "Sebab kenapa menangis? Tidakkah aku selalu memberi amaran supaya jangan melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan baginda SAW marah?" Selepas itu, beliau pergi ke masjid. Di sana terdapat satu kumpulan sahabat yang sedang duduk sambil menangis berhampiran dengan mimbar. Beliau duduk di sana beberapa ketika, tetapi kerana kesedihan yang amat sangat, beliau tidak dapat duduk lama di situ. Beliau telah menghampiri bilik tempat Rasulullah SAW berada dan telah meminta kebenaran untuk masuk melalui Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu, seorang hamba yang sedang duduk berjunta kaki di tangga bilik tersebut. Sayyidina Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu telah masuk berjumpa Nabi SAW lalu meminta izin bagi pihak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tetapi baginda SAW hanya berdiam diri, tidak memberi sebarang jawapan. Beliau pergi dan menyampaikan jawapan itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. "Saya telah memohon bagi pihak kamu, tetapi tidak sebarang jawapan yang tepat." Dengan perasaan putus asa, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beredar dan duduk semula di sisi mimbar. Namun beliau tidak dapat duduk lama. Sekejap kemudian, beliau pergi semula dan melalui Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu. Sekali lagi beliau memohon keizinan. Demikianlah berlaku sebanyak 3 kali. Beliau dengan tidak sabar memohon keizinan melalui hamba tersebut. Sebaliknya Sebaliknya Rasulullah SAW masih tidak memberi sebarang jawapan dan hanya berdiam diri. Selepas permintaan kali ketiga, beliau pun mula berpaling untuk pulang. Sayyidina Rabah radhiyallahu anhu telah memanggil beliau sambil berkata, "Kamu telah diizinkan." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah masuk berjumpa Nabi SAW. Beliau melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas bidang tikar tanpa sebarang alas. Oleh sebab itu terdapat kesan-kesan tikar pada badan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pada badan yang cantik, tanda-tanda seumpama itu biasanya akan nampak jelas. Di bawah kepala baginda SAW terdapat sebiji bantal yang diperbuat daripada kulit binatang dan diisi dengan kulit batang tamar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah memberi salam kepada Rasulullah SAW. Perkara pertama yang saya tanya ialah, adakah Tuan telah menceraikan isteri-isteri Tuan?" Baginda SAW menjawab, "Tidak." Selepas itu, untuk mengambil hati baginda SAW, saya berkata, "Wahai Rasulullah, kita orang-orang Quraisy telah menguasai wanita-wanita kita. Namun demikian, apabila datang ke Madinah dan dilihat bahawa wanita-wanita Ansar menguasai kaum lelaki, maka wanita-wanita kita pun bergaduh. Selepas itu saya telah mengatakan sesuatu yang hampir sama, yang kerana kata-kata itu zahir tanda-tanda senyuman pada wajah Nabi Muhammad SAW yang mulia. Saya perhatikan di sekeliling tempat baginda SAW dan mendapat benda-benda yang terdapat di dalam bilik itu hanyalah 3 keping kulit yang tidak disamak dan segenggam barli yang terletak di satu penjuru. Saya cuba alihkan pandangan ke sana sini
Dia tidak juga saya menemui apa-apa selain itu. Melihat keadaan itu saya terus menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Jawab saya, "Bagaimana saya tidak menangis? Ini kesan tikar yang berbekas pada badan Tuan dan hanya barang-barang ini sahaja di hadapan saya." Kemudian saya berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah semoga umat Tuhan pun mendapat kesenangan, walaupun orang-orang Rom dan Parsi tidak beriman, tidak melakukan ibadat, mereka masih mendapat kesenangan. Kaisar dan Kisra tinggal di taman-taman yang dialiri sungai-sungai. Sementara Tuhan, walaupun Tuhan ialah pesuruh Allah dan hambanya yang terpilih, tetapi berada dalam keadaan ini. Pada masa itu Nabi SAW sedang baring bersandar pada sebuah bantal mendengarkan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bangun dan bersabda, "Wahai Umar, adakah selama ini kamu masih dalam keraguan? Kesenangan akhirat jauh lebih baik daripada kesenangan dunia. Orang-orang kafir itu telah mendapat segala kebaikan dan kesenangan di dunia ini, sementara kita akan dapat di akhirat nanti." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memohon, "Wahai Rasulullah, beristighfarlah untuk saya, sememangnya saya telah bersalah." Beginilah bentuk amal pemimpin agama dan dunia. Rasul Allah yang dikasihi, keadaan barang-barang di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun kita ketahui. Walaupun demikian, apabila seseorang meminta supaya baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesenangan untuk umat, dia telah ditegur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, "Bagaimanakah keadaan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kamu?" Beliau menjawab, "Sekeping kulit yang diisi dengan kulit pokok tamar." Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anhu juga ditanya, "Bagaimanakah keadaan tempat tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kamu?" Beliau memberitahu, "Sehelai kain kasar yang dilipat dua lalu dihamparkan di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari saya telah terfikir untuk melipat kain itu sebanyak 4 lipatan agar kain itu lebih lembut. Lalu saya menghamparkan sedemikian. Pada keesokan pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang telah dihamparkan semalam?" Saya telah menerangkan, "Kain yang sama tetapi telah dilipat empat." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lipatlah seperti biasa, kelembutan kain itu menjadi penghalang untuk bangun pada waktu tengah malam. Cubalah renungkan keadaan diri kita dengan tilam yang empuk dan bantal yang lembut. Sungguh banyak kesenangan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tetapi kita masih tidak bersyukur. Sebaliknya lidah kita asyik mengadu tentang kesempitan hidup."